Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita dalam Sembang Politik yang kali ini, tuan-tuan dan puan, kita akan membincangkan satu tajuk yang biasa disebut tetapi mungkin tidak dibincangkan secara terbuka. Tajuk itu ialah parti PAS sama ada agama atau dia parti politik. Parti PAS sama ada dia agama Islam maksudnya, ataupun sebuah parti politik. Yang akan membincangkan ialah dua ahli panel bersama dengan kita, Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri di hujung di sana, yang tuan-tuan pun tahu sekarang ni antara penceramah seperti goreng pisang hangat, panas, yang sedang bergerak di seluruh negara. Dipahamkan kepada saya baru balik daripada Jengka, berkampung di Jengka 3 malam berturut-turut. Untuk memberitahu teman-teman di Jengka tentang nak pilih kaca atau pilih permata dalam kehidupan kita untuk bernegara ini. Dan di sebelah kiri saya ialah Tun Haji Noman Toha, rakan saya, sejawat saya yang pada masa dulu pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha PAS Negeri Selangor dan sekarang ini bergiat cergas dalam lapangan perniagaan, di samping bergiat cergas juga dalam dunia NGO. Para penonton yang hormati sekalian, kita nak membincangkan tajuk sebagaimana saya sebutkan tadi. Tajuk ini sangat penting sebenarnya kerana tajuk ini ada kaitan dengan akidah, tajuk ini ada kaitan dengan syariah dan sekaligus tajuk ini ada kaitan dengan akhlak dalam kehidupan kita harian kita. Persoalannya ialah PAS itu, PAS, Parti Islam Se-Malaysia yang sudah ditubuhkan 60 tahun yang lalu. Tuan-tuan, nama-nama besar seperti Dr. Burhanuddin Hilmi, nama besar seperti Profesor Zulkifli Muhammad, nama besar seperti Tuan Guru Yusuf Rawa, nama besar seperti Tuan Guru Datuk Fadil Noor, nama besar seperti Ustaz Hadi Awang, nama besar seperti Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nikmat dan banyak lagi nama-nama besar sebenarnya dalam PAS yang telah membawa satu lapangan politik yang hebat di Malaysia ini. Tuan-tuan tahu apapun PAS sudah melalui tribulasinya, jatuh bangunnya, berbagai-bagai dugaan yang dihadapi oleh parti ini. Tetapi yang pastinya, parti ini terus hidup. Sama ada hidup bernyawa penuh, sama ada hidup setengah nyawa, sama hidup tak bernyawa, tetapi pastinya parti ini hidup. Persoalannya, tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ialah saya nak mengakhirkannya dalam mukadimah ini. Sama ada PAS ini sebenarnya sebuah parti politik, atau di kalangan persepsi politik ini, perception, di kalangan persepsi rakyat terutamanya orang Melayu Islam, PAS ini lebih daripada sebagai sebuah parti politik. Tapi PAS ini adalah agama. PAS itu sendiri adalah agama. Maknanya bila kita mendengar ceramah-ceramah orang PAS, ustaz-ustaz PAS, seolah-olah apa yang dikatakan itu terus disaring daripada Al-Quran. Apa-apa yang dikatakan itu terus disaring daripada hadis. Apa yang dikatakan oleh ulama-ulama PAS terutamanya mesti dituruti, mesti diikuti macam kita mengikut Al-Quran dan macam ikut hadis. Pernah dikatakan oleh pimpinan PAS, berkatakan, tak undi PAS, masuk neraka. Undi PAS, masuk syurga. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang berhormat Datuk teman dan sahabat saya Tuan Haji Norman. Sedang penonton yang dirahmati. Tajuk yang kita bincang dan diminta untuk saya bersama-sama berkongsi, iaitu satu tajuk yang amat menarik. Tajuk yang hari ini apabila orang bercakap PAS, persepsi khususnya orang PAS itu Islam. Hatta persepsi setengah penyokong PAS yang tegar, penyokong tegar, bukan ahli PAS. Dan itulah Islam. Baik, pertama kita harus kembali kepada tujuan dan asas penubuhan parti Islam itu sendiri. Walaupun hari ini mereka menyatakan bahawa penubuhan parti itu daripada sepihak UMNO, dan itu bukan persoalan. Persoalannya asas penubuhan itu ialah mengambil daripada semangat yang dibawa oleh negara-negara yang waktu itu, khususnya mengambil daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nak menegakkan negara Islam, daulah Islam yang menjadi asas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka persekitaran yang demikian ini yang menyebabkan PAS dilihat dengan Islam. Dan sebab itulah bila menyebut PAS, saya masih ingat lagi antara
yang terdokong dalam perjuangan PAS di samping sebuah parti politik, dia sebagai sebuah badan dakwah. Maka dakwah ini dia ada merupakan satu yang dekat dengan Islam, yang amat hampir dengan Islam. Sebab itu kalau kita lihat pendokong-pendokong PAS yang datang daripada lebay-lebay, ustaz-ustaz, ulama-ulama, bercakap PAS Islam, Islam PAS, PAS Islam. Hatta dalam tarbiyah yang kita doktrinkan. Datuk yang pernah bersama dengan PAS, saya yang pernah bersama dengan PAS, sahabat kita yang bersama dengan PAS, kita melalui suasana itu, kita melalui persekitaran itu, kita melalui denyut nadi itu, di mana tarbiyah doktrin PAS itu Islam. Pasal apa? Pasal dia sebahagian daripada perjuangan. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebahagian daripada Islam. Tetapi kalau kita melihat yang tersirat, sebenarnya PAS itu dan Islam, dia bukan perkara yang berkait rapat. PAS itu adalah sebagai parti politik. Islam ini perjuangan. Maknanya hari ini kita lihat dalam konteks hari ini. Hari ini yang menjadi asas dan teras sehingga keluarlah amanat-amanat yang waktu itu walaupun nilai amanat ini, sebab dikaitkan PAS itu Islam. Walaupun amanat ini dikatakan merupakan amanat kitar semula. Walaupun benda ni lapuk. Ini bukan soal kitar, ini bukan soal lapuk. Tapi ini persoalan akidah. Baik, balik pada persoalan yang ditanya berhubung dengan tajuk yang kita bahas. Apakah PAS itu parti ataupun Islam? Jelas, PAS adalah sebuah parti politik. Islam menjadi asas perjuangan. Maka tapi hari ini, apakah Islam dan PAS itu masih mendominasikan? Masih lagi adik-beradik dengan yang digabungkan PAS dan parti itu dengan Islam? Saya melihat senario pada hari ini. Kalau dahulunya memang kita pun bercakap begitu. Kita nak bercakap bahawa PAS itu adalah memperjuangkan Islam. Tapi mutakhir ini, apabila kita melihat khususnya, jelas apabila PAS menggadaikan prinsip perjuangan, maka PAS telah dilihat sebagai bukan lagi sebagai buat gerakan dakwah, walaupun melalui tribulasi, jatuh, bangun, macam-macam tribulasi yang kita hadapi. Tapi hari ini apabila bersepakatan PAS itu jelas di sana menafikan Islam, maka saya tertarik dengan apa yang pernah diperingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa minal Islam. Datang kepada kamu satu zaman, kata Rasulullah. Zaman itu orang tak panggil Islam, tak sebut Islam, tak dinamakan Islam, illa ismu, kecuali tinggal nama. Wala yabqa minal Quran, dan tidak disebut Quran ini illa Rasul, kecuali tinggal tulisan. Dan pas kita lihat pada hari ini, barangkali Datuk, yang berhormat Datuk Taman dan sahabat saya nampak dengan hadis yang diperingat hari ini yang kita imbau kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali pas hari ini termasuk dalam kelompok barangkali lah, dan kalau kita lihat senario, la yabqa minal Islam, tidak disebut nama parti Islam. Tapi pengamalan, tindakan, ucapan, kenyataan hari ini sudah tidak menggambarkan lagi prinsip perjuangan PAS. Pasal apa? Pasal saya teringat lagi suatu kebimbangan oleh timbalan yang di-Pertua Agong PAS, Dr. Zulkifli Ahmad, ketika menggulung Muktamar PAS pada tahun 1964. Apa kebimbangan? Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati. Kebimbangan yang disebut, yang dicetus oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad dulu, hari ini ia terjadi. Apa kata almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad? Dia kata, ingat dan ketahuilah saudara dan saudari, akan lahir gerakan kita ini, akan lahir anak-anak. Waktu itu disebut anak-anak. Tapi hari ini kita lebih kenal sebagai parasit. Masya Allah. Kata almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, saya masih ada catatan yang menyatakan bahawa PAS ini di sana akan lahirlah anak-anak yang boleh merosakkan jemaah. Puncanya di mana? Apabila PAS bermatlamatkan kepada kemenangan untuk dunia semata-mata. Maka hari ini kita lihat PAS hanya nampak ialah kemenangan untuk ke Putrajaya, sehingga akhirnya di mana yang meletakkan Islam, negara Islam yang menjadi asas penubuhan PAS,
Negara Islam yang menjadi denyut nadi perjuangan dan dakwah PAS di mana-mana. Negara Islam yang menyebabkan matinya iaitu Ustaz Ibrahim Libya. Tapi hari ini di mana? Sehingga menggugurkan negara Islam. Sehingga tidak ada lagi kalimah negara Islam dalam Al-Quran. Mana mungkin tidak ada negara Islam dalam Al-Quran? Kalau secara umumnya, kalau Al-Quran tidak ada, bukankah apabila Nabi SAW nak hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, apa ditanya oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal? Nabi SAW tanya prinsip asal kata ada dalam Quran, bukan makna tak ada langsung negara Islam. Kalaulah itu hujah yang nak membenar dan menjustifikasikan, menggugurkan kalimah Islam, hari ini PAS. Pertama, Nabi SAW kata kepada Muaz bin Jabal, bima tahkum, dengan apa kamu nak berhukum? Dengan apa kamu nak mentadbir? Apa rujukan kamu, wahai Muaz? Ketika kamu ke Yaman, apa rujukan kamu? Bi kitabillah. Kata Muaz bin Jabal, aku akan ambil Quran sebagai rujukan. Aku jadikan Al-Quran sebagai panduan. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, macam mana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Macam mana kalau tidak tercatat dalam Al-Quran tentang rujukan? Bisunnati Rasulih. Aku akan mengambil sunnah Nabi SAW sebagai rujukan, sebagai panduan. Lalu Nabi SAW bertanya, macam mana kalau tidak ada dalam sunnah? Aku akan berijtihad. Lalu dokumen negara Islam yang menjadi denyut nadi PAS, perjuangan PAS, darah dan air mata PAS, kenapa boleh digugurkan sebegitu mudah? Sedangkan dokumen negara Islam yang masih ada, yang kita bahas, yang kita bincang, yang kita merasa denyut nadinya, dan itulah yang menjadi teras. Akhirnya hari ini sebab itu mengambil dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sedikit. Itu PAS hari ini yang harus kita lihat, mengambil apa yang disebut oleh Rasulullah. Namanya Islam, tetapi hanya sekadar tinggal pada Islam semata-mata, tidak konsisten. Itu gambaran awal saya. Itu sebagai Datuk. Terima kasih Ustaz. Para penonton, saya tak mengulas lagi apa yang disebut oleh Ustaz Hasan Basri. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Norman Toha. Tuan Haji, kalau kita dengar apa yang dibincangkan oleh Ustaz Hasan tadi, bahawa PAS dah lari langsung daripada landasan-landasan asasnya, di mana PAS nak menegakkan negara Islam, melaksanakan hudud berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini disebut almarhum dulu daripada Bahrudin Halmi, disebut Zulkifli Muhammad, sampai Datuk Fadlino, sampai Tuan Haji Datuk Ni Aziz Nikmat dan Ustaz Adi menyebut perkara ini. Tetapi di akhir-akhir ini, pengaruh besar yang menyebabkan PAS terkeluar daripada landasannya adalah pengaruh yang disebut tadi anai-anai. Yang disebut tahun 1964 dalam ucapan oleh Zulkifli Muhammad, Profesor Zulkifli Muhammad, ada anai-anai dalam PAS. Dan anai-anai ini kita namakan sekarang sebagai parasit-parasit. Dan parasit-parasit ini bukan daripada golongan ulama, bukan daripada golongan ustaz-ustaz, bukan daripada kebanyakannya, bukan daripada golongan yang berpendidikan daripada Timur Tengah atau peneliti tempatan yang ambil pengajian Islam dan sebagainya. Tetapi orang-orang sekular yang masuk dengan PAS, setengahnya terbawa-bawa dengan fikiran sekularisme mereka. Dan apalagi pula, mereka ini penyokong kuat kepada orang yang membawa mengenai hal pluralisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya, bergabung menyebabkan PAS tunduk sekarang ni. Pimpinan PAS tunduk dengan kehendak kumpulan ini, ditambah pula lagi dengan kekuatan yang ada di AP dan sebagainya, menyebabkan ketapi yang dulunya dipacu selama dekat 60 tahun itu, ketapi itu telah tergelincir. Macam mana tergelincirnya ketapi di Egypt 2 hari yang lepas itu. Macam mana? Ya. Jadi jelas kepada kita, yang seperti mana yang dinyatakan oleh Fadil Ustaz Hasan Basri, PAS ini merupakan parti politik. Parti politik dan bukan agama. Sebab yang saya dididik dan saya faham, PAS ini merupakan sebuah gerakan Islam di Malaysia. Yang mana kerja dia ialah dia buat kerja-kerja dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama beberapa tuntutan Islam tidak mampu dilaksanakan melainkan mendapat kekuasaan di atas muka bumi ini. Maka kuasa itu perlu dicari di Malaysia secara halal, maka ianya didaftarkan sebagai sebuah parti politik.
Jelas. PAS meletakkan dasarnya Islam. Seruan dia Allahu Akbar. Dan salah satu daripada hala tuju dia ialah untuk memperjuangkan sebuah masyarakat dan negara yang di dalamnya terlaksananya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita faham sebagai negara Islam. Pertama. Yang kedua, mengenai tersasarnya PAS daripada perjuangan asal. Saya melihat satu saja. Ini merupakan akibat golongan-golongan yang baru memimpin dalam PAS yang tidak dididik dan dibentuk mengikut tasawur perjuangan ataupun tabiat perjuangan PAS itu sendiri. Yang hari ini dulu dinyatakan oleh almarhum Dr. Profesor Zulkifli Ahmad sebagai anai-anai. Hari ini kita sebut sebagai golongan parasit. Kesimpulan saya amat mudah. Golongan yang didakwa sebagai golongan parasit ini merupakan, pada pandangan saya, ialah golongan-golongan orang muda suatu ketika dahulu yang memang daripada awal lagi sudah taksub dan takjub dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi sejak tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk dalam UMNO, maka golongan ini jugalah yang bersama-sama memberikan sokongan sama ada daripada luar ataupun di dalam UMNO untuk bersama-sama dengan pemikiran, tindakan dan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Tetapi apabila pada tahun 1998 Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO, golongan ini keluar daripada UMNO. Dan saya rasa dan saya yakin ada masih lagi golongan-golongan yang bersama Anwar ini yang takjub dan taksub dengan Anwar masih ada dalam UMNO. Dan kebanyakan mereka sudah keluar. Sama ada mereka ini berada dalam Parti Keadilan Rakyat ataupun mereka ini memasuki PAS. Jadi saya lihat golongan ini terus memainkan peranan dia mengikut arahan daripada ketua dia. Oleh kerana dahulu Anwar Ibrahim bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri dengan menggunakan platform parti UMNO gagal, maka hari ini dia mengambil pendekatan mengadakan satu platform yang baru yang dipanggil pendekatan PAS Tahaluf Siasi bersama PAS, Parti Keadilan Rakyat dan DAP menjadi platform beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kesan daripada tindakan dan rancangan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mewujudkanlah golongan yang disebut oleh almarhum Profesor Zulkifli Muhammad dulu tahun 1964 sebagai anai-anai dalam PAS terjadi pada hari ini yang kita panggil sebagai golongan parasit. Segitu je. Terima kasih. Para penonton dan mati sekalian, ya, kita berehat sebentar dan jumpa lagi selepas ini dalam segmen yang kedua. Terima kasih. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu lagi kita dalam siri perbincangan yang disebut sebagai Sembang-Sembang Politik dan kita membincangkan tajuk PAS sama ada dia merupakan agama Islam atau sebuah pertubuhan parti politik. Kita sedang bincang sekarang ini. Dan saya nak pergi terus kepada Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri. Ustaz, tadi kita ada timbulkan persoalan yang PAS itu dari segi persepsinya, terutama di kalangan ahli-ahlinya, ahli-ahli yang taksub ini. Pasal apa dia taksub? Ialah pada anggapan mereka PAS ini macam agama. PAS ini sebahagian daripada Islam. PAS ini adalah Islam. Sementara Ustaz Hasan Basri tadi dalam pusingan pertama menunjukkan ada perbezaan besar sebenarnya antara parti politik dengan suatu amalan yang namanya Islam. Saya nak pergi kepada apa yang disebut oleh pimpinan-pimpinan. Tak perlu saya sebutkan nama-nama pimpinan itu, masih hidup lagi pimpinan itu, yang mengatakan kalau mengundi PAS masuk syurga. Mengundi PAS itu masuk syurga, tidak mengundi PAS masuk neraka. Mengundi parti yang lain masuk neraka. Mengundi parti PAS, saya ulang lagi, masuk syurga. Ustaz, tolong Ustaz elaborate sikit tentang saranan-saranan seperti itu. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya saya balik pertama, apa yang kita sebut tadi ialah tentang
Sebagaimana yang disebut oleh Datuk tadi, persepsi melihat PAS ini mereka awalnya persepsinya begitu. Kerana PAS ini didokong oleh golongan ulama-ulama yang image-nya yang sekaligus melihat itulah di Islam. Ya? Dan itulah gambaran Islam. Dan mereka awal pun memang itulah prinsipnya. Hatta almarhum Dr. Asri pernah menyatakan bahawa dari realitinya kita bergerak atas nama PAS bukan semata-mata kalau nak dapat kemenangan itu adalah milik Allah. Tapi kita nak menjadi badan pendesok. Untuk mengimbangi supaya Islam tidak boleh lagi prinsip yang dihina, dicerca sampai semacam mana hari ini. Balik pada isu tadi yang dinyata dan disebut bahawa PAS itu menyokong PAS masuk syurga walaupun akhirnya dinafikan sebagaimana penafian baru-baru ini. Kalau dahulunya mentegaskan bahawa orang bukan Islam boleh menggunakan kalimah Allah. Tapi apabila keputusan jatuh ke syura, dia menyatakan bahawa orang bukan Islam guna kalimah Allah adalah mengarut. Maknanya Allah itu Tuhan itu tiga. Maknanya dari segi kenyataan-kenyataan, tambahan pula kenyataan yang menyatakan sokong PAS masuk syurga, tapi hari ini menyatakan saya tak pernah menyatakan sokong PAS masuk syurga, tapi saya menyatakan sokong PAS dapat pahala. Baik, pertama kita nak nyatakan bahawa Islam dan PAS itu jelas dua benda yang berbeza. Saya tidak berani menyatakan PAS itu Islam. Kalau menyamakan PAS itu Islam, saya bimbang. Bila menyamakan Islam itu PAS, apakah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Negara-negara dunia yang tidak ada PAS, apakah tidak Islam? PAS parti politik. Kelangsungan daripada itu apa Islam? Al-Islam yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan. Al-Qamaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila didatangi oleh Jibril alaihi salam. Kita tahu dan disebut dalam hadis Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan lutut dan lutut. Ini banyak dalam kitab-kitab hadis. Apa yang ditanya oleh Jibril? Jibril AS bertanya 4 perkara yang berkaitan dengan perjalanan hidup kita, pegangan kita. Pertama, ya Muhammad akhbirni, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku apa itu Islam. Islam itu apa ya Muhammad? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Hendaklah kami bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau dengan apa isu yang berlaku hari ini, kita lihat hari ini, Islamkah apabila kita tidak meletak dan mempermainkan, membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah-kalimah jalalah tadi. Maknanya al-Islam yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, menunaikan haji ke Baitullah. Maka balik pada persoalan, apakah sokong PAS ni masuk syurga dapat pahala? Hari ni kalau kita bilang persoalan syurga, walaupun syurga ini dijadikan sebagai salah satu modal untuk memastikan kesinambungan daripada hidupnya PAS itu. Sebab itu hidup mati semua ini urusan Allah. Hidup PAS hari ini sebab apa? Sebab dia berkait dengan persoalan doktrin itu agama. Islam dan Melayu, bila sebut Islam agama, dia adalah merupakan satu benda yang tidak boleh dipisah. Hatta itulah dia kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Islam. Maka kalau kita bercakap soal pahala, soal surga, soal, kita balik kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjanjikan syurga. Syurga yang dijanjikan oleh Allah, sehingga Allah sebut Al-Firdaus hum fiha qadidun. Syurga Firdaus, di mana syarat dia? Qad aflahal mu'minun. Orang yang beroleh kejayaan, kemuncak kejayaan, bukan sekadar dunia tapi sekaligus di akhirat tadi adalah antaranya allazina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu prinsip Islam itu jelas, prinsip Islam itu sehingga tidak boleh dipermudah, diperkotak-katik dengan apa yang berlaku. Sebab itu PAS hari ini tidak lagi dilihat sebagai parti yang mempertahankan Islam. Sebab kalau mempertahankan Islam, dia konsisten daripada dulu, bukan flip-flop. Dalam bahasa anak-anak muda kata kluk-klek. Kluk-klek. Ya. Sebab prinsipnya Allah sebut, la yukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah.
Berlaku adillah kamu, pegang pada prinsip. Walaupun kaum kerabat kamu, kata Allah. Maknanya Allah nak beritahu daripada ayat ini, secara prinsipnya ialah Islam, walaupun kaum kerabat kita, yang salah, dia tetap salah. Yang haram, dia tetap haram. Yang halal, dia tetap halal. Yang hak, dia tetap hak. Yang batil, dia tetap batil. Tapi hari ini pas. Macam mana kita nak sebut itu Islam kalau sudah tidak konsisten, flip-flop, keluk-kelek. Hari ini berubah, besok berubah, lusa berubah. Ada negara dokumen negara Islam, tidak ada negara Islam, ada negara kebajikan, tidak ada negara kebajikan. Dan saya yakin lepas ni apabila PAS, mudah-mudahan kita mengharap PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Dan inilah gambaran yang disebut oleh Allah, Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerosakan PAS hari ini bima kasabat Aidinas, kerana PAS dikuasai oleh golongan yang disebut oleh sahabat zaman saya tadi. Golongan yang disebut golongan yang lebih meletakkan kiblat. Maka sebab itu, yang apa yang kita nak sebut ialah persoalan syurga, persoalan neraka ini bukan persoalan dikaitkan dengan PAS. Persoalan ialah apabila kita meletakkan prinsip, yang benar dia tetap benar, yang salah dia tetap salah. Tapi hari ini jelas, kalau kalimah Allah yang jelas pun kita sanggup menggunakan, kalau saya nak gunakan sekali lagi, mengulangi kalimah melacurkan apa yang kita harap dengan namanya Parti Islam. Wallahu a'lam. Masih. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Norman. Tuan Haji, boleh tak saya buat andaian? Andaian saya ialah, sekiranya PAS bersendirian, tidak masuk dalam komponen parti, dalam Pakatan Rakyat bersama dengan DAP dan PKR, ada kemungkinan tak Ustaz Hadi masih Ustaz Hadi tahun 70-an, 80-an? Paling tidaknya pemikiran. Nik Aziz masih Nik Aziz tahun 70-an, 80-an. Dan sebagian besar daripada ulama dalam PAS memang ulama 70-an, pemikiran 70-an, 80-an. Tetapi bila mereka masuk dalam pakatan dan dilambai-lambai dan hari-hari ini dibelai, mentalnya dibelai oleh golongan parasit ini, maka terjadilah apa yang disebutkan oleh Ustaz Hasan tadi. Maknanya PAS sudah tidak berada di pengkalannya. Sudah berlayar di lautan mana, perahu mana, beratera mana, nak sampai ke pulau mana, tak ada siapa yang tahu sekarang ni. Orang PAS pun tak tahu. Tak pastinya orang PAS akan boleh pergi Putrajaya. Katakan orang PAS boleh pergi Putrajaya bersama dengan PKR-DAP. Tak mungkin saya nampak sekarang ni. Yang kecil-kecil tak boleh dibuat, apalagi yang dijanjikan nak menegakkan negara Islam dan hudud dapat dibuat setelah mempertahankan, setelah dapat menawan Putrajaya itu. Macam mana? Ya. Jadi dari segi pandangan saya sendirilah, kita lihat PAS ini walaupun sudah 50 tahun yang lepas ditubuhkan, kita lihat tumpuan di peringkat awalnya ialah untuk menguasai kerajaan-kerajaan negeri. Sebab itu kalau kita lihat daripada tahun 1959 sehingga tahun 1999, PAS lebih banyak bertanding kerusi di peringkat Dewan Undangan Negeri, khususnya di kawasan-kawasan negeri-negeri majoriti Melayu, berbanding dengan bertanding bilangan kerusi di peringkat Parlimen. Cuma apabila berlaku tahluf siasi dengan Parti Melayu Semangat 46, agak percampuran jumlah kerusi PAS dengan Parti Melayu Semangat 46 agak besar. Dan kemudian Parti Melayu Semangat 46 ini membuat persefahaman dengan Parti DAP. Jadi ketika itulah baru nampak kita lihat PAS ini berura-ura atau bercita-cita untuk bersama-sama mentadbir kerajaan Malaysia, andainya gabungan parti-parti ini dapat memenangi kerusi majoriti di peringkat Parlimen. Pertama, apabila berlaku ledakan reformasi tahun 1998, berlaku yang disebut sebagai gerak, kemudian Barisan Alternatif, kemudian Parti Keadilan Nasional, maka saya lihat kecenderungan PAS ini khususnya di peringkat pimpinan tertinggi Parti PAS, Jawatan PAS Pusat, dia lebih nampak mengarah kepada untuk menguasai Malaysia. Jadi apabila fokus ini dilebihkan ataupun ditumpukan berbanding untuk menguasai kerajaan-kerajaan negeri, khususnya di peringkat negeri-negeri yang majoriti Melayu, saya lihat fokus PAS ini dengan kekuatan yang ada kepada PAS ini, saya lihat dia lebih tidak menjurus kepada kekuatan
dan sokongan yang ada pada PAS itu sendiri. Menyebabkan pada hari ini apabila mereka rasa nak terlibat dalam Pakatan Rakyat untuk menguasai Malaysia dalam keadaan prasarana yang saya sebut tidak mencukupi dari segi kepimpinan, dari segi golongan intelektual yang cenderung kepada kepimpinan ulama itu ataupun yang bersedia untuk dipimpin oleh golongan ulama, menyebabkan hari ini PAS lebih mengagung-agungkan kepimpinan Anwar Ibrahim berbanding dengan kepimpinan PAS itu sendiri. Menyebabkan mereka bercita-cita, andai kata mereka ini berjaya menguasai Petrojaya, mereka nak mentabalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, walaupun mereka tahu pendekatan Anwar Ibrahim, pembawaan Anwar Ibrahim dari segi ideologi dan pemikiran tidak secocok dengan perjuangan Parti Islam Malaysia PAS itu sendiri untuk mewujudkan kerajaan Islam ataupun negara Islam. Apatah lagi hari ini, walaupun saudara Anwar Ibrahim dibelenggu dengan masalah-masalah peribadi dia yang masih belum mampu diselesaikan oleh beliau, PAS, ahli PAS, kepimpinan PAS masih cenderung Anwar Ibrahim lah bakal jadi Perdana Menteri. Jadi maksud dia, kalaulah Anwar Ibrahim yang nak ditabalkan menjadi Perdana Menteri dalam keadaan masalah-masalah beliau secara peribadi belum mampu diselesaikan oleh beliau sendiri, bagaimana Anwar Ibrahim ini mahu ditabalkan menjadi Perdana Menteri yang pandangan, pembawaan, pemikiran tak secocok dengan dasar perjuangan PAS? Saya rasa PAS akan hilang dari segi dasar hala tuju dan lari daripada pangkalan perjuangan asal, iaitu untuk mengajak manusia dan masyarakat supaya di dalamnya terlaksana nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini mampu dicapai dalam perjuangan PAS itu sendiri. Sebab itulah saya rasa pendekatan yang diambil 50 tahun oleh Parti Islam Malaysia PAS hari ini, bersendirian kita lihat PAS mampu hebat dari segi perjuangan dia dan dari segi prinsip perjuangan dia. Tetapi hari ini apabila PAS bersama-sama dengan Parti Keadilan Rakyat dan DAP, dia tidak mampu untuk mempertahankan prinsip perjuangan dia, apa yang nak dicita-citakan selama ini. Sebab itu saya melihat, kalau formula 50 tahun PAS bersendirian, hari ini nak berkawan, tetapi silap pilih kawan dari segi bertahaluf itu, akhirnya PAS akan gagal ataupun keciciran. Apa yang ada di tangan keciciran yang dikejar tidak akan diperolehi. Sebab itulah saya mencadangkan PAS memikirkan semula, adakah PAS ini akan lebih hebat bersendirian untuk mempertahankan prinsip perjuangan bersendirian ataupun bersama-sama dengan Pakatan Rakyat yang 1001 masalah yang dipunyai oleh pimpinan-pimpinan PKR dan DAP itu sendiri. Saya ingat sebelum saya pergi kepada segmen yang ketiga, selepas ini kita pergi pada segmen yang ketiga, saya ingat saya nak rumuskan sikit perbincangan kita tadi, bahawa nombor satu, PAS sudah meninggalkan pangkalan asal perjuangannya. Nombor dua, bahawa ulama-ulama dalam PAS ni sekarang ni being overshadowed oleh parasit-parasit yang mendapat kekuatan daripada Anwar Ibrahim, daripada DAP dalam Pakatan Rakyat. Nombor tiga, kita lihat oleh kerana tekanan-tekanan daripada golongan-golongan ini, golongan-golongan yang, kalau yang Islam pun pseudo-Islam ini, yang disebut sebagai pseudo-Islam ini, menyebabkan PAS, saya rasa sampai sekarang ataupun akan datang ni, walaupun selepas menawan Putrajaya, tidak mampu mempertahankan asas perjuangannya, iaitu masih berjanji dengan rakyat sebenarnya, masih berjanji dengan rakyat. Kita sampai ke Putrajaya, di situlah nanti kita akan tegakkan Islam, kita akan laksanakan hudud. Sampai sekarang pun cita-cita itu masih membara lagi di kalangan setengah-setengah daripada pimpinan PAS. Jadi saya rasa kita akan jumpa dalam segmen yang berikutnya, jumpa lagi dalam segmen berikutnya. Terima kasih.
Berjumpa lagi dalam segmen yang ketiga sekarang ini bila kita membincangkan tajuk PAS sama ada merupakan sebahagian daripada Islam atau merupakan sebahagian daripada pertubuhan politik yang memakai nama Islam. Dan kita masih lagi dengan dua orang tetamu kita yang membincangkannya. Saya nak pergi terus kepada Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri. Ustaz, kita tadi dah bincang tentang PAS bukanlah merupakan 100%-nya apa yang dikatakan Islam itu. Inna dina indallahil Islam. Inilah din yang namanya Islam itu. Berada dalam PAS itu. Tidak. Dan PAS memang merupakan sebuah parti politik, anjakan-anjakan politik, tentang konsep-konsep politik, gesaan-gesaan politik, cadangan-cadangan politik, lontaran-lontaran idea politik. Dan apalagi sekarang ni kita lihat, hal akidah pun ada salut politik. Hal syariat pun ada salut politik. Bahkan hal akhlak pun kita boleh berikan satu persatu nanti misalnya tentang yang disalutkan dengan salutan politik. Saya nak pergi kepada Ustaz Hasan Basri. Ustaz, ditakdirkan. Tetapi saya tidak fikir itu akan terjadi. Ditakdirkan Pakatan Rakyat memerintah Putrajaya, menawan Putrajaya. Sebagaimana zikir mereka, Putrajaya. Akhirnya zikir itu dimakbulkan oleh Allah, dapat menawan Putrajaya. Saya nak bagi tahu, bila menawan saja Putrajaya, Ustaz Hadi tidak akan jadi Perdana Menteri. Ya. Pastinya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim tercemar namanya, tercemar imejnya, tercemar akhlaknya, tercemar setengah-setengah memperkatakan, tulisan-tulisan memperkatakan dari segi agama baru yang nak dibawanya. Ada orang mengatakan agama baru itu pluralisme, liberalisme, LGBT dan sebagainya. Kemudiannya di bawahnya timbalan Perdana Menteri. Saya terlalu yakin pilihan Perdana Menteri mungkin ada dua, mungkin tiga. Salah seorang daripadanya atau dua bergantung kepada kursi kemenangan nanti. Mungkin pergi kepada DAP. Saya nampak Kapal Singh mungkin jadi timbalan Perdana Menteri. Lim Kit Siang mungkin jadi timbalan Perdana Menteri. Lim Guan Eng mungkin jadi timbalan Perdana Menteri. Menteri Pelajaran pula. Salah satu menteri yang kanan mungkin Azmin Ali yang juga sudah tercalar. Akhlaknya sudah tercalar, berbagai-bagai cerita dikaitkan dengan Azmin Ali. Hingga yang akhir 2-3 hari ini pun saya rasa dia tak mampu nak pergi surat khabar. Tak mampu nak jumpa pemberita. Kerana sebahagian daripadanya sekarang ni, sebahagian daripada Azmin sedang dipersoalkan habis-habisan dalam akhbar, dalam media dan sebagainya. Dengan gambaran yang sedemikian, Ustaz Hadi mungkin menjadi timbalan Perdana Menteri. Tapi diletakkan di Jabatan Perdana Menteri begitu. Tapi perancangannya, masa depan negaranya, nation building, perancangan nation buildingnya akan dipegang oleh DAP. Jadi dalam konteks Islam ini, PAS ini Islam atau PAS ini parti politik ataupun tidaknya, macam mana dalam konteks kabinet yang saya bayangkan tadi Ustaz? Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Balik pada pertamanya saya nak kaitkan dengan soal politik dengan akhlaknya. Bila bercakap politik memang kita tidak boleh nafikan dan Islam sendiri pun tidak pernah memisahkan politik. Itu asas. Sebab kalau kita bercakap soal politik, senario politik di Malaysia ni bila sebut politik itu kekuasaan. Untuk mendapat kekuasaan. Bila menyebut soal mendapat kekuasaan, hatta Iblis laknatullah sendiri pun pernah minta kuasa dengan Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka laminal munzirin. Cuma kuasa yang diminta oleh Iblis tu nak hidup lama sampai hari kiamat. Yaumi yub'atsun. Berilah aku satu tempoh. Ya, berkata Iblis, qala anzirni, izinkanku ya Allah hidup yaumi yub'atsun sampai tempoh tertentu, kuasa nak hidupkan aku, lalu Allah izinkan. Dan Islam tidak pernah sama sekali memisahkan politik dalam kehidupan, politik dalam akhlak, politik dalam pendidikan. Sebab ini kekuasaan. Maka berbalik kepada soal PAS dan politik itu sendiri. PAS ataupun parti ataupun agama. Politik, lalu berbalik pada persoalan kekuasaan tadi. Saya melihat pertama sekali ialah saingan. Kalau ditakdirkan, Pakatan Pembangkang. Saya kekadannya Yang Berhormat Datuk, saya tak begitu gemar walaupun mereka cuba dari segi psikologi menggunakan Pakatan Rakyat. Rakyat bukan hatta tidak sebahagian pun menyokong Pakatan Pembangkang ini. Sebab disebut pembangkang, apa yang baik semua dibangkang. Prinsip Islam yang baik hendaklah kita sokong, hendaklah kita dukung.
Tapi bila sebut Pakatan Pembangkang, hatta semuanya. Isu Lina sebagai contoh, walaupun telah ditegaskan oleh ahli Parlimen PAS sendiri menyatakan yang memiliki, yang ada autoriti dalam masalah nuklear, yang ada autoriti, yang ada apa ni kita sebut studinya dalam bidang nuklear, menyatakan bahawa tidak berlaku di Lina sebagai contoh. Tapi dibangkang. Pasal apa? Sebab hidupnya pembangkang atas isu. Balik pada persoalan kabinet. Kenapa hari ini kita lihat Pakatan Pembangkang tidak menyenaraikan kabinet hampir dekat pilihan raya? Kerana di sana ada yang tersembunyi, ada yang tersirat. Hari ini kalau ditakdirkan PAS bersama dengan Pakatan Pembangkang ke Putrajaya, isu yang saya nampak ialah bagaimana PAS walaupun membuat himpunan ke Putrajaya, PAS mendominasi. Kita tidak lihat pun Parti Keadilan buat himpunan ke Putrajaya. Apatah lagi DAP yang menumpang tuah PAS, yang menumpang tuah Parti Keadilan. PAS buat himpunan hijau ke Putrajaya, peringkat yang pertama dia buat di Stadium Darul Aman. Kemudian buat peringkat negeri. Apa makna PAS buat himpunan hijau ke Putrajaya yang akhirnya bukan Haji Abdul Hadi yang menjadi Perdana Menteri. Yang menjadi Perdana Menteri ialah Anwar Ibrahim. Bukan sekadar Haji Abdul Hadi, bukan diletak sebagai Perdana Menteri, calon Perdana Menteri, hatta ada usaha untuk membunuh karya politik Haji Hadi. Saya melihat cukup jauh, Yang Berhormat Datuk. Apa di antara karya untuk membunuh karya politik Haji Abdul Hadi? Kerana dalam Pakatan Pembangkang hari ini, mereka melihat tokoh yang menyaingi Anwar Ibrahim yang siang malam, pagi petang nak menjadi Perdana Menteri adalah Haji Abdul Hadi. Bagaimana prinsip mereka nak membunuh karya politik? Pertamanya, kalau Yang Berhormat masih ingat, ialah untuk membunuh karya politik Haji Hadi supaya jadi kalah dalam pertandingan presiden. Bukit Bintang, kawasan yang pertama buat mesyuarat agung, mencadangkan nama lain daripada Presiden PAS. Mudah-mudahan ada momentum daripada kawasan-kawasan lain mencalonkan yang lain daripada Ustaz Abdul Hadi ini untuk menjadi presiden. Alhamdulillah, kawasan-kawasan lain tidak menyambut usaha supaya di sana ada pertandingan untuk menjatuh dan membunuh karya politik Haji Hadi. Pertama. Yang kedua, untuk membunuh karya politik Haji Hadi yang merupakan pesaing kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, apabila Ustaz Haji Abdul Hadi sendiri dicadangkan bertanding di Pekan. Persoalannya, kenapa Anwar Ibrahim mencabar Haji Hadi bertanding di Pekan? Kenapa dia sebagai penasihat umum tidak bertanding di Pekan lawan Presiden Parti UMNO di Pekan? Sebab dia tahu logik akalnya. Kalau di Marang pun Haji Abdul Hadi pernah tewas. Di Marang pun Haji Abdul Hadi pernah tumbang apabila ditewaskan oleh Datuk Abdul Rahman Bakar. Apatah lagi di Pekan. Maknanya ini usaha untuk membunuh karya politik. Dan begitu juga kita lihat ni Abdul Aziz menyokong supaya Haji Abdul Hadi bertanding di Pekan. Di mana kelompok-kelompok anak-anak parasit tadi. Maka sebab itu bila berkait pada persoalan memerintah, apa yang kita bimbang? Sidang penonton, kenapa kita turun siang malam pagi petang? Datuk turun siang malam pagi petang. Ini apa yang kita bimbang dengan kenyataan. Ini yang kita bimbang dengan apa yang berlaku dalam Pakatan Pembangkang pada hari ini. Pertama yang kita bimbang, apabila dia tidak menyerahkan kabinet dalam suasana nak mengambil Putrajaya, sudah pasti ada yang tersirat. Maknanya pertama mereka akan mengubah. Pada pendapat saya, pertama mereka akan melihat kekangan-kekangan dalam perlembagaan persekutuan. Maka tidak mustahil apabila menguasai 2/3, sudah pasti pertama sekali ialah mengubah, meminda perlembagaan persekutuan. Kalau dalam perlembagaan persekutuan menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak diboleh menjadikan timbalan Perdana Menteri ataupun apa saja, maka bukan susah untuk kerana menguasaan kuasa. Sebab itu kita bimbang, ini perkara yang paling besar. Dan akhirnya tidak mustahil apabila mereka tidak menjenaraikan kabinet bayangan, maka tidak mustahil apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk tadi, Lim Kit Siang akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Tidak mustahil Lim Guang Eng akan menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Apa lagi kebimbangan kita?
kebimbangan kita kalau kita melihat suasana hari ini. PAS yang dikait dengan Islam, PAS Islam, Islam itu PAS, PAS itu Islam. PAS hari ini pun dalam keadaan walaupun namanya Islam yang kita sebut asas peringkat perbincangan kita pun tidak boleh mempertahankan prinsip perjuangan hatta sanggup melacurkan kalimah Allah dalam arti kata mereka suka akan memudahkan untuk mengubah perlembagaan itu, meletakkan agama semuanya sama. Kalau Perdana Menteri yang jelas memiliki fahaman pluralisme, sebab itu saya masih ingat lagi. Dan saya nak sebut, kalau Perdana Menteri boleh meletakkan nanda, bakal Perdana Menteri boleh letakkan nanda di dahi, apatah lagi dalam soal agama. Nah, ini yang kita bimbang. Maknanya PAS, kalau dalam keadaan tidak memeletakkan bersama perkataan rakyat hari ini pun membenarkan hatta tunduk patuh kehendak DAP, kehendak keadilan. Apa yang kita harapkan kepada berkuasa di Keputerajaya itu sendiri. Maka gambaran kebimbangan ini. Maka begitu juga LGBT yang war-war, yang diperjuangkan oleh Ambiga, yang Ambiga merupakan sekutu kepada Pakatan Pembangkang. Maka tidak mustahil nanti kalau mereka ke Putrajaya yang kita bimbang, suatu perkara yang pernah Nabi SAW sebut, zaman hak pelik, hak tak pernah berlaku di zaman Nabi Lut. Maka ini kebimbangan kita, lelaki bersama lelaki dibenarkan berkahwin, perempuan kebebasan agama. Sebab itu sidang penonton yang dirahmati Allah, 3 bulan pilihan raya 13 ini hak kita, kuasa kita, milik kita. Maka gunalah apa yang disebut oleh Rasulullah, falyughayyirhu biyadihi. Nampak kemukaran yang kita perincikan, nampak kebimbangan, apa kewajipan kita? Bila Nabi SAW kata, pertama gunakan kuasa, falyughayyirhu biyadihi. Kami tidak ada apa kepentingan, kami tidak ada apa matlamat kecuali matlamat Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya terus nak pergi kepada Tuan Haji Norman. Tuan Haji, dulu semasa saya memang nak dipecat dulu, Ketua Penerangan PAS Pusat datang berjumpa saya di rumah saya. Menerangkan kepada saya, lebih kurangnya, Dr. Hasan, slow down lah tentang hal mengenai murtad, hal mengenai arak, hal mengenai judi. Kita akan buat nanti, semuanya kita akan buat. You tunggu je lah. Tak payahlah you nak becok-becok sangat. Tunggu sajalah bila kita dapat menawan Putrajaya. Persoalannya, bila saya menjadi exco Negeri Selangor selama 4 tahun, nak buat arak tak boleh, nak buat tentang judi, bukan nak mencegah arak tak boleh, nak mencegah judi tak boleh, nak mencegah rumah urut tak boleh. Hingga kan peristiwa yang tertinggi sekali dalam kehidupan saya ialah untuk mempertahankan akidah dalam peristiwa di UMC pun dicegah, pun dibentis, pun ditumpaskan. Usaha saya untuk mempertahankan akidah umat Islam yang terlibat nun di UMC. Bagaimana? Kalau di peringkat Selangor yang kecil ini tak dapat dibuat, mampukah nak buat di peringkat federal? Bila ada Lim Kit Siang di sana, bila ada Kalpal Singh di sana, bila ada Lim Guan Eng di sana. Di Selangor hanya ada Teresa Kok saja, hanya ada Ronnie Liu saja, pun tak berjaya, tak mampu nak dibuat. Macam mana? Ya. Saya menggambarkan begini. Andai kata Pakatan Rakyat atau Pakatan Pembangkang ini dapat menguasai kerajaan federal persekutuan dalam PRU yang ke-13, gambaran yang saya boleh berikan ialah ia akan berlaku seperti mana apa yang berlaku di Kerajaan Negeri Selangor pada hari ini. Pertama. Yang kedua, kenapa saya menyatakan seperti itu? Kerana kalau kita lihat Selangor pada 2008 PAS bertanding 20 kerusi. 21 kerusi PKR, 15 DAP. Hari ini kita diberitahu untuk pilihan raya yang akan datang, PAS dijangka akan bertanding 60 kerusi parlimen berbanding 162 kerusi akan ditanding oleh DAP dan PKR. Jadi maksud dia, kedudukan di federal yang akan berlaku pada hari ini dari segi kerusi, pembagian kerusi adalah sama seperti mana PAS pada 2008. Sebab itu saya menyatakan bahawa andai kata mereka mampu menguasai Putrajaya, maka apa yang akan berlaku kerajaan baru di Malaysia selepas PRU 13 adalah seperti mana apa yang berlaku di Negeri Selangor. Dan saya lihat ianya akan lebih buruk kesan dia apabila mereka menguasai Putrajaya. Sebab apa? Sebab kita lihat
struktur pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, kita boleh katakan orang yang paling berkuasa dalam esko kerajaan ialah Menteri Besar. Apa juga keputusan, apa juga cadangan, walaupun dipersetujui dalam mesyuarat ahli majlis kerajaan negeri, kalau tidak ditandatangani atau diresui oleh Menteri Besar, tidak mampu ataupun tidak boleh dilaksanakan. Berbanding dengan struktur pentadbiran di Kerajaan Persekutuan. Kerana kementerian-kementerian itu ataupun menteri ini mempunyai kuasa kepada kementerian masing-masing. Berbanding Menteri Besar, ISO yang berada dalam kerajaan di sebuah kerajaan negeri itu sendiri. Jadi saya lihat, kalau andai kata PAS kata tak apa, kita ambil dulu Putrajaya. Lepas kita dapat Putrajaya, barulah kita buat sesuatu untuk memungkinkan Islam itu dilaksanakan, bagi memungkinkan apa jua yang diperjuangkan oleh PAS mampu kita laksanakan. Saya kata ini merupakan satu angan-angan Mak Jenin. Sebab ini terbukti apa yang berlaku di Negeri Selangor. Kita ada 8 kerusi daripada 36 kerusi sebelum ini. Pun tidak mampu. Kita lihat apa yang berlaku di Kedah. Kerajaan di Kedah. Yang mana PAS memimpin kerajaan negeri. Dengan keadaan DAP tidak berada dalam esko kerajaan negeri, hanya 1 kerusi, mereka juga boleh mampu menghalang apa-apa keputusan yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah. Apatah lagi apabila mereka menguasai Putrajaya dengan keadaan menteri di kementerian masing-masing mempunyai kuasa penuh dalam kementerian masing-masing. Saya rasa dalam apa yang kita lihat, budaya perjuangan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam PKR, apa yang diperjuangkan oleh DAP untuk mempertahankan Malaysia sebagai negara sekular, apatah lagi fahaman yang dibawa oleh DAP sehingga hari ini disebut DAPC, Democratic Action Party Socialist Youth, mana pemuda sosialis DAP. Perkataan sosialis itu masih dikekalkan dalam pergerakan pemuda DAP, terang-terang mengatakan sosialis, DAPC, Democratic Action Party Socialist Youth. Maka kita rasakan ia akan menjadi sebuah kerajaan yang cacah merba, dan akhirnya kita rasakan bahawa PAS sendiri yang akan menggigit jari apabila Pakatan Pembangkang ataupun Pakatan Raya ini mampu berjaya menguasai Putrajaya menjelang selepas pilihan raya PRU yang ke-13 ini. Terima kasih Tuan Haji Norman. Hujung ni tadi Tuan Haji Norman menyebut menggigit jari. Setakat tengok Ustaz Hadi tak jadi Perdana Menteri, rakyat menggigit jari tak apa. Tapi rakyat menggigit jari kerana Islam tak dapat diagungkan. Orang Melayu tak dapat dimertabatkan. Institusi raja yang terjamin dalam perlembagaan yang akhirnya institusi raja akan menentukan tentang Islam, tentang Melayu tidak dapat dipertahankan. Saya tak tahulah jari mana yang nak digigit. Jari hantu kena digigit, ibu jari pun nak digigit. Pada masa itu sama ada jari, sama ada tak ada jari, saya pun tak tahu apa yang nak digigit. Tuan-tuan dan puan, itulah lebih kurang analoginya. Mudah-mudahan kita telah mengikuti hampir 45 minit perbincangan ini dengan begitu bersemangat dari kedua ahli panel. Saya rasa dalam masa-masa yang akan datang kita akan bawakan lagi tajuk-tajuk yang menarik menjelang pilihan raya umum yang akan datang ini, dan selepas itu pun kita akan terus berbincang bersama-sama dengan IMR TV. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.